Dalam kitab rahsia kematian, alam akhirat dan kiamat, dalam bab keadaan makhluk pada hari berbangkit, diceritakan oleh seorang ulama yang bernama Abu Hamid dalam kitabnya Kashful Ulum Al-Akhirah, menyatakan jika semua makhluk telah dikumpulkan di padang mahsyar, maka Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan para malaikat langit dunia, iaitu langit pertama, untuk memindahkan para hambanya ke bumi lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmus shalihat. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, pertamanya setinggi-tinggi kesyukuran kita rafakkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kerana dengan rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala telah memakbulkan hajat kita untuk sama-sama dapat solat maghrib secara berjamaah di rumah paling mulia di bumi Allah, iaitu di rumah Allah Subhanahu wa ta'ala sendiri. Dan syukur sekali lagi kita rafakkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan setinggi-tinggi kesyukuran, kerana dengan kasih sayang Allah dan juga dengan inayahnya, maka Allah Subhanahu wa ta'ala telah mengizinkan kita untuk sama-sama dapat kita duduk di dalam taman-taman syurga. Mudah-mudahan dengan kehadiran kita di dalam taman-taman syurga ini, Allah Ta'ala akan limpahkan kasih sayangnya serta keampunannya kepada kita, dan moga-moga di akhirat kelak, tuan-tuan puan-puan yang dimuliakan Allah, kita mengharapkan antara syafaat yang paling tinggi iaitu kasih kita Allah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan kepada kita nanti di sana. Amin amin ya rabbal alamin. Tuan-tuan puan-puan yang dimuliakan Allah sekalian, dalam kitab rahsia kematian, alam akhirat dan kiamat, dalam bab keadaan makhluk pada hari berbangkit, diceritakan oleh seorang ulama yang bernama Abu Hamid dalam kitabnya Kashful Ulum Al-Akhirah, menyatakan jika semua makhluk telah dikumpulkan di padang mahsyar, maka Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan para malaikat langit dunia, iaitu langit pertama, untuk memindahkan para hambanya ke bumi lain. Para malaikat lalu mula memungut para hamba yang soleh, baik dari kalangan manusia maupun jin, tidak ketinggalan memungut haiwan melata dan burung. Mereka semua dibawa ke bumi kedua, iaitu bumi yang bertanah putih daripada perak yang bercahaya. Setelah itu para malaikat yang jumlahnya 10 kali ganda daripada jumlah makhluk mula membuat barisan untuk membataskan kedua bumi tersebut. Tuan-tuan puan-puan dimuliakan Allah sekalian, dalam kitab ini tuan-tuan puan-puan, seorang ulama bernama Imam Qurtubi rahimahullahu ta'ala, dalam kitabnya diterjemahkan ke bahasa Melayu, iaitu Rahsia Kematian, Alam Akhirat dan Kiamat, daripada Al-Hidayah Publishers House, menerangkan kepada kita mengenai bertuahnya dan untungnya kita sekiranya kita menjadi hamba Allah yang soleh. Beruntung dan bahagianya kita sekiranya kita menjadi hamba Allah yang soleh. Kalau kita tengok hamba Allah yang soleh ni, nak terangkan pun tuan-tuan puan-puan dah faham kan? Dah faham kan? Secara umumnya kita dah tahu dah. Nama soleh tu kita pun dah tahu dah. Title nak dapat soleh tu. Orang nama soleh teman-teman, title gelaran tu, dia akan buat perkara-perkara yang hanya Allah Ta'ala suka. Ni orang soleh. Dia suka buat yang Allah Ta'ala suka,
dan dia suka buat benda yang manusia pun senang tengok. Manusia pun mudah berurusan dengan dia. Ni nama orang soleh tu kan. Dia mudahkan kerja orang, dia sentiasa ada bersama dengan kawan tu. Selagi mana yang dia boleh khidmat, dia akan menjadi khadam betul-betul tu kan. Ni. Dan bila akhir hayat orang itu, tuan yang muliakan Allah, maka Allah Ta'ala terangkan kepada kita, tuan-tuan yang muliakan Allah, mengenai kelebihan orang soleh di dunia akan dinaikkan darjat mereka di akhirat kelak, iaitu bumi yang bertanah putih daripada perak yang bercahaya, dibawa ke bumi kedua. Itulah dia untuk orang yang soleh. Sebab tu kita kat dunia, tuan-tuan yang muliakan Allah, puan sekalian, telah tiba waktu apabila dapatnya hidayah, taufik dan pedoman Allah, maka jagalah baik-baik teman. Jaga elok-elok. Jaga elok-elok. Kerana Allah Ta'ala anugerah ni sekali semua hidup man. Sekali je. Dan anugerah Allah ni tak boleh dibeli man. Tak boleh dibeli dan tak boleh diambil di tepi-tepi jalan. Tak ada. Ni hanya Allah Ta'ala bagi kepada hamba Allah yang Allah Ta'ala izinkannya. Yang Allah tak izinkan, sebab tu tuan-tuan perempuan pun tengok gelagat manusia kiri kanan, depan belakang, keliling kita pun geleng tu. Geleng daripada celik mata kita sampai kita kelip mata kan. Allah Ta'ala akan tunjuk kat kita mana satu yang aku berikan hidayah dan mana satu hamba aku yang tak nak mencari aku. Dua tu Allah Ta'ala kata. Yang mencari hidayah, maka dia akan betul-betul akan prihatin diri dia. Dia akan betul-betul monitor diri dia. Qu anfusakum wa ahlikum nar. Dia akan pelihara diri dia, isterinya, keluarganya, zuriatnya dan sebagainya daripada bakaran api neraka. Tu. Ni hamba tu. Tapi kalau yang jenis bukan daripada kategori itu, tuan-tuan puan-puan yang berikan Allah, maka tu yang banyak rasa tak puas hati tu. Rasa tak puas hati. Lebih lagi tuan-tuan, zaman sekarang ni sebelum PKPP ni pun dah buat hal. Masa sedang berlangsung PKPP ni pun buat hal juga. Ni masalah. Ni masalah. Allah Ta'ala ada ajar cara jalan nak cari penyelesaian untuk kita. Tak dah bagi dah tuan. Dah bagi dah. Lama dah tak nak bagi. Hanya kadang-kadang kita, tuan-tuan puan-puan yang Allah, tak ambil serius untuk nak mencari. Tak ambil serius. Dia sambung tengok kan. Kemudian secara bergiliran Allah Ta'ala memerintahkan para malaikat langit kedua, ketiga dan akhirnya sampai ke malaikat langit ketujuh untuk turun semuanya ke bumi dan membuat barisan yang mengapit seluruh makhluk di sana, sehingga bumi menjadi amat padat dan makhluk menjadi sesak. Bahkan mereka saling berhimpitan, sekujur badan mereka berkeringat kerana teramat panas. Masing-masing diliputi suasana yang amat mencengkam, yang penuh dengan debaran dan ketakutan. Bagaimana mereka tidak berdebar dan takut jika matahari berada di atas kepala mereka, yang seandainya masing-masing mengangkat tangannya ke atas, sesungguhnya dia dapat mencapai matahari tersebut. Nampak kan? Imam Qurtubi nak terang gitu, nak beri gambaran kita awal supaya kita kat dunia
dah bersiap sedia kan? Dah bersiap sedia. Bila bersiap sedia kan, tak adalah perasaan menyesal di sana kan? Takkan ada perasaan menyesal. Tapi kalau dah tak bersiap sedia, nak buat macam mana kan? Itu masalah. Orang ajak datang semayang, ada je alasan. Mat, jom masjid Mat, Masjid Al-Falah. Tak boleh lah. Anak saya nak kahwin ni. Nak kahwin. Selang lama sikit, Mat, jom. Lama tak datang di Masjid Al-Falah USJ. Tak boleh lah. Ni anak kedua pula nak kahwin. Selang sikit, Mat, ni kan ketiga ni. Jom. Yang pertama nak kahwin, dua nak kahwin, yang ketiga tak boleh kak. Siapa? Aku nak kahwin. Aku nak kahwin 3 kali kan. Ada je alasan kan. Nampak kan? Tu masalah kita tengok. Tapi kalau orang soleh teman, orang beriman teman, dia akan ambil kisah para sahabat. Ambil kisah para sahabat. Para sahabat tuan-tuan dimulakan Allah, sekiranya mereka tidak dapat datang solat subuh berjemaah satu waktu, ada riwayat mengatakan malu mereka nak keluar rumah selama 3 hari teman. 3 hari malu nak keluar rumah sebab tak sembahyang subuh berjemaah di masjid satu waktu lah. Satu waktu teman. Satu waktu. Ada riwayat mengatakan seminggu tak keluar rumah. Seminggu teman. Ni bukti teman. Bukti keimanan teman. Keimanan seorang teman. Payang tengok teman. Bila kita jenis ambil berat betul mengenai agama teman, dicampaklah ke mana teman, dihumbanlah ke mana teman, dia akan naik seperti bunga-bunga yang cukup wangi. Tu. Apa saja kan? Kalau jenis orang betul-betul jaga agama kan, dia jaga agama, tapi bab-bab kerja kadang-kadang dia tak dapat nak jadi macam mana yang SOP KPI tu minta, SKT diminta, tak dapat dah. Dia cuba dah. Manusia mana sama? Setengah orang bijak, setengah orang sederhana, setengah orang sampai berulang pun tak faham. Tapi kalau dia jenis jaga agama tu mana, agamanya kan, maka Allah Ta'ala akan pelihara dia. Allah Ta'ala akan jaga dia. Sebab dia jaga agama Allah Ta'ala. Dia jaga semua. Dia betul-betul memaksimal yang mungkin. Apa saja yang Allah Ta'ala perintah, dia cuba sedaya upaya kan. Ni yang mana? Ni kita tengok macam mana zaman sahabat pun ada juga kan. Ada juga yang mana setengahnya bijaksana, bijak betul. Ada yang tahap sederhana, ada yang tahap yang itu je mereka mampu kan. Tapi kerana mereka jaga agama tuan, maka Allah Ta'ala pelihara kan. Pelihara semua. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, seorang ulama salaf berkata, jika matahari terbit seperti terbitnya pada hari kiamat, maka bumi hangus terbakar, batunya melepuh kepanasan dan sungainya mengering. Di padang mahsyar kelak, keadaan manusia adalah berbagai, mengikut amalan masing-masing ketika di dunia. Para pemerintah yang zalim di dunia akan terombang-ambing ke sana kemari dengan hina dina bagaikan buih di lautan. Akan ditimpakan kepada mereka rasa haus yang amat, sementara para hamba Allah Ta'ala mendapat minuman segar daripada Allah Ta'ala
dengan minuman dari syurga yang dihantar oleh anak-anak mereka. Apa kan? Ya. Allah. Sayang Allah Ta'ala kat kita kan. Cukup sayang. Kasih rindu Allah Ta'ala kita. Sebab tu kita tengok kan, sekarang ni kita tengok di bumi Malaysia, Allah Ta'ala dengan rahmat dan keampunannya telah beri ruang kepada kita di bumi Malaysia ni, boleh kita datang semayang dah berjamaah di masjid. Tak? Boleh dah. Ya Allah. Sebab Allah Ta'ala tahu ramai orang yang mukmin di Malaysia ni, orang beriman semua. Lepas tu Allah Ta'ala bagi iman. Allah Ta'ala bagi. Cuba kau tuan-tuan perempuan tengok orang mukmin di bumi lain kan. Cuba tengok di bumi lain, di bumi tanah Arab, di bumi Eropah, di bumi Amerika, mana-mana bumi kan, bagaimana Allah Ta'ala menguji tahap kesabaran mereka kan? Bagaimana masjid mereka di sana kan? Dapat tak macam kita ni kan? Tu kita fikir tengok kan, untuk diri kita terutama kan, untuk diri kita terutama. Sebab tu kita ambil peluang kan, kita ambil peluang semua-semua kan. Waktu tengah mata kita celik gitu kan, nampak jelas lagi, telinga kita masih tajam gitu kan, akal kita masih boleh berfikir, lidah kita masih boleh bertasbih kepada Allah kan, anggota ni masih boleh berkhidmat khadam untuk agama Allah. Jangan tangguh kan, jangan tangguh. Tangguh. Buat je kan, buat habis-habis. Sebab apa teman? Sebab kita tak tentu bila kita dipanggil pulang oleh Allah Ta'ala. Tak tentu kita. Sebelum PKP kita datang Masjid Al-Falah. Datang kita. Awal-awal bulan Mac semua lockdown semua masjid. Menangis kita kat rumah. Menangis kita kat rumah. Rumah tanya macam mana di bang kita ni. Selalu datang masjid. Anak kita semua dah besar bang. Kita dua je. Sekarang ni masjid tutup bang, macam mana kita? Nampak kan? Amin. Kalau orang beriman tu kan, Allah Ta'ala akan campak nur tu dalam hatinya, akan rasa gelisah. Bila ada perasaan itu, tuan-tuan perempuan milik Allah, pegang baik-baik, jaga elok-elok kan. Allah tak nak bagi sekali je kan? Sekali je. Lepas tu Allah tak bagi dah. Dan memang susah nak dapat balik kan. Cuba tuan-tuan jumpa orang yang dapat Islam macam mana kan, yang masuk, jadi masuk syahadah Islam. Cuba tanya Tok Imam tadi, macam mana pengalamannya dengan mu'alaf yang betul-betul jaga Islam. Macam mana? Cuba tanya. Bagaimana mereka jaga pelihara Islam tu, macam menggenggam api. Sungguh mereka tak nak lepas kesungguhan. Sebab seperti mana dalam kitab mengatakan, tuan-tuan yang dimuliakan Allah, mengenai orang-orang yang soleh akan dapat minuman segar daripada Allah Ta'ala daripada syurga yang dihantar oleh anak-anak mereka. Kita minta kita minta tu kan, baca doa Nabi Allah Ibrahim tu, ya Allah, berikanlah zuriatku zuriatnya soleh solehah. Lagi penenang jiwa rumah. Semua doa-doa tu. Sebab tu kita boleh tengok, bila dapat minuman segar daripada Allah Ta'ala, tuan-tuan yang berkata Allah,
daripada syurga yang dihantar oleh anak-anak. Itulah yang tuan-tuan diberikan Allah, nikmat yang cukup besar nanti kita akan dapat di sana. Cukup besar. Itu akhir sekali, penghabisan waktu kita kat dunia tu menceritakan keputusan nanti di sana. Bila keputusan kita berlandaskan daripada kita punya kejuhudan kita di dunia, pengorbanan kita untuk agama Allah ni, bukannya untuk nak nama, nak kemasyhuran, nak pangkat, nak bos kita tengok, nak dapat kepujian, tepukan orang ramai. Tak. Dia nak betul-betul merasa sifat ihsan ada dalam tu, sifat ihsan dalam hati tu. Kita lihat bagaimana Allah Ta'ala pilih manusia-manusia yang begini. Sebab tu dalam agama lain, di mana ada ihsan, agama Islam dia ada sifat ihsan. Agama Islam yang kita belajar hadis Arba'in Nawawi tu, hadis yang kedua tu, yang panjang tu, panjang tu. Akhirnya malaikat tanya pada Rasulullah, ma huwa ihsan ya Rasulullah? Apa tu ihsan wahai Rasulullah? Anta'budallaha ka'annaka tara, fa in lam takun tarahu fa inna Allah yarak. Adalah engkau sembah Allah seakan-akan engkau melihat Allah Ta'ala. Kita sembah Allah. Sekiranya kamu tidak melihat Allah Ta'ala, Allah Ta'ala melihat kamu. Bayang tengok kan, orang Islam nama mukmin kan, kat mana nak lari kan? Fikir tengok, kat mana lari orang mukmin? Kat mana pun dia pergi kan, Allah Ta'ala akan nampak dia. Dan Allah Ta'ala akan tahu apa dia buat. Walaupun dia pergi tempat yang hujung dunia, seorang-seorang, tempat gelap, tetap juga Allah Ta'ala akan tahu apa yang dalam pemikirannya dan perancangan itu. Nampak kan? Ni apa agama Islam kan? Agama Allah Ta'ala. Sebab tu Rasulullah SAW mengajar kita. Rasulullah mengajar kita sebelum tidur kan. Rasulullah, kehidupan Rasulullah tiap-tiap malam istighfar 70 kali. Ada yang kata 100 kali. Sebab apa tuan-tuan? Sebab kita mengharapkan keampunan Allah Ta'ala selama satu hari itu. Ada kita buat dosa kepada Allah kan? Ada kan? Itu tujuan kan? Nak merasa penghambaan diri tu kepada Allah tu, rasa nak melembutkan hati kita yang keras tu, keras lagi hina kan? Kepada Allah Ta'ala kan? Sambung tengok kan? Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, diriwayatkan juga daripada seorang ulama salaf berkata, suatu ketika aku bermimpi melihat hari kiamat telah berlaku. Pada masa itu aku termasuk orang yang ada di sana dan turut merasa kehausan yang tiada tara seperti yang orang lain. Namun aku lihat ada anak-anak orang Muslim sedang membahagikan air minum untuk ibu bapa mereka. Aku pun memohon kepada orang itu agar sudi memberikan sebahagian minuman yang diberikan kepadaku. Tetapi salah seorang berkata, adakah kamu mempunyai anak? Sesungguhnya yang memberikan air adalah anak-anak kami. Aku jawab, tidak, aku tidak mempunyai anak. Orang itu berkata, inilah salah satu kelebihan berumah tangga. Nampak kan? Cerita kan? Syahidnya di mana kan? Syahidnya adalah zuriat yang soleh dan solehah.
Itu syahid. Zuriat soleh dan soleha, itu je, lain tak ada. Kalau kita tengok balik, nak dapat zuriat soleh soleha ni, ada tak sifat yang merasa dirinya lebih mulia daripada orang lain? Cuba fikir tengok kan, ada tak sifatnya tu kan? Ada anak yang soleh soleha, ada tak mereka yang mempunyai sifat merasa dirinya lebih mulia daripada orang lain? Ada tak? Cuba tuan-tuan tengok sikit macam mana Rasulullah SAW tarbiyah para sahabat daripada awal masuk Islam sampai ke akhir hayat mereka, sampai mereka dapat zuriat, sampai mereka berkahwin. Bagaimana Rasulullah 360 darjah menukar para sahabat tu kerana keinginan mereka betul-betul nak Islam yang hakiki, boleh menjadi seorang yang betul-betul man yattaqillah wa yasbir, yang bertakwa kepada Allah dan dia bersabar. Man yattaqillah wa yasbir, siapa yang bertakwa dan bersabar. Sebab orang bertakwa kan, dia akan ada darjat tinggi kesabaran kan. Ini sifat orang bertakwa. Dia ni tak cepat melatah, tak cepat marah, tak cepat meradang, tak cepat mengamuk, tak cepat naik angin, tak tu pasal. Ada. Ini sebab orang mukmin. Dia akan diam seorang-seorang, diam, dan dia akan termenung seorang-seorang. Orang gelak dia, orang tertawakan dia, orang cerca dia, orang hina dia, orang jatuhkan air muka dia, orang malukan dia depan orang, buka aibnya dan sebagainya, dia akan duduk diam seorang-seorang. Dia akan duduk diam dan dia akan tahu kepada siapa dia akan minta tolong. Maka dia akan minta tolong kepada yang menjadikan makhluk-makhluk yang gelakkan dia. Itu senjata orang mukmin. Dan dia akan pegang ad-doa silahul mukmin. Doa itu adalah senjata orang mukmin. Doa. Bagaimana tuan-tuan boleh tengok kisah-kisah orang-orang hebat terdahulu kan? Salahuddin Al-Ayyubi, Muhammad Al-Fatih, Syekh Nuruddin Az-Zinki, Sayyidina Hamzah, sahabat-sahabat, pemerintah-pemerintah agung Islam, zaman Umayyah, zaman Abbasiyah, zaman Andalusia, zaman Fatimiyah. Bagaimana hati mereka tu dekat dengan Allah Ta'ala kan? Dan bagaimana mereka boleh dapat itu kan? Sebab dengan ketinggian kesabaran mereka dan keyakinan mereka kepada Allah Ta'ala, Allah Ta'ala bagi. Juga macam kita tuan-tuan, kita yakin. Sebab tu tuan-tuan perempuan datang sembahyang masjid. Sebab tuan-tuan perempuan yakin. Orang lain kita doakan, kita ni bagi dakwah kan, ni bagi dakwah kan. Inilah saham kita nanti tu sana. Sebab syurga Allah Ta'ala bagi tu cukup luar biasa ajaibnya dan cukup luar biasa keindahannya, dan tak akan dapat kepada hamba-hamba aku yang aku tak uji. Tak akan dapat. Aku akan uji. Aku akan uji hamba-Ku sampai ke tahap yang pengakhiran dia bagaimana. Dan itulah darjatnya aku akan beri. Nampak kan? Ni. Jadi kita jangan risau kan? Jangan risau, jangan putus asa, jangan gelisah. Sentiasa bermohon kepada Yang Maha Adil,
yang maha bijaksana. Biar Allah Ta'ala berikan yang sebaiknya. Kerana kita semua ni hamba Allah. Semua hamba Allah. Tak ada siapa antara kita lebih daripada hamba Allah. Tak ada. Takkan ada. Hanya orang yang betul-betul mengasai diri dia hamba Allah, dia akan rasa nikmatnya bila dapat Allah Ta'ala perhatikan dia selalu. Dia muslimin-muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Seorang anak hanya dapat memberikan minuman di akhirat untuk ibu bapanya apabila memenuhi beberapa syarat yang kami nyatakan dalam kitab Ihya. Antara nanti akan datang, maksudnya sama ada dalam kitab ni ataupun kitab yang lain, dia akan masukkan sekali. Hanya dapat memberikan minuman di akhirat untuk ibu bapa apabila memenuhi beberapa syarat yang kami nyatakan dalam kitab Ihya. Maknanya kitab yang satu lagi anak-anak ni. Ada gitu ada masa ni seorang ayah walaupun telah ada cucu, selagi mana anak itu darah daging diri dia dan selalu jauh daripada darah daging dia sendiri, maka anak itu tetap jadi anak dia. Maka dia ada hak selalu untuk telefon anak. Telefon balong dan semayang tu ayah. Belum ribah, pergi ambil semayang. Belum ribah, semayang sekali. Kejap lagi abah telefon. Abah tu ayah dah berkobar-kobar. Sebab apa? Dah dapat hidayah. Dah dapat hidayah. Waktu dulu lepas kita minta maaf pada Allah, taubat nasuha. Sekarang buat yang baru, buka kitab baru di awal Muharram ni, Ma'al Hijrah ni, tahun yang baru ni, kita nak buat yang lain untuk diri kita, yang lebih baik lagi, lebih mulia lagi, dan lebih lagi Allah Ta'ala naikkan darjat kita. Fikir anak, menantu, cucu semua. Tiap waktu nak sembahyang, kita telefon. Sebab apa teman? Sebab di perakhiran hayat kita, di tuan-tuan yang dimuliakan Allah, habis kita dipanggil Allah Ta'ala, anak kita, menantu kita, cucu kita semua akan kenang balik kita. Waktu ni abah telefon ni, waktu ni abah suruh baca Quran ni, waktu ni abah tanya dah pergi kuliah belum ni, waktu ni abah tanya anak-anak, cucu-cucu semua dah tutup aurat ni, waktu ni abah tanya puasa tak Tasu'ah, puasa tak 10 Muharram, puasa tak Isnin Khamis, puasa tak hari putih. Mana? Anak tu kan kenangan ayah tu. Sebab tu tuan-tuan memuliakan Allah, selagi mana anak tu masih bawa darah daging kita, zuriat kita, jangan putus hubungan. Telefon sampai dia angkat, luahlah perasaan. Sebab macam mana dalam kitab ni kata, anak yang soleh anak yang soleh itulah yang akan bagi minuman kepada ibu dan ayah di sana. Sama sikit tuan. Kemudian aku melihat sekumpulan orang datang dalam keadaan dinaungi awan di atas kepala mereka. Naungi awan di atas kepala mereka, sehingga tidak merasa kepanasan. Awan itu adalah sedekah mereka ketika berada di dunia. Kejadian itu berlangsung selama 1000 tahun, sehingga ditiupkan sangkakala yang bunyinya amat menakutkan. Orang kafir menyangka bahawa tiupan sangkakala adalah isyarat agar lebih meningkatkan azab yang mereka terima. Cerita cerita mengenai ada sekumpulan orang yang datang belakang dinaungi awan. Awan tu lindungi dia di atas kepala mereka sehingga tidak merasa kepanasan.
Kita kat dunia ni pun dah panas terik. Bila panas kita duduk bawah pokok, panas juga. Panas pakai payung, panas juga. Panas pasal aircon, full panas juga. Semua panas. Tapi di sana tuan, disebabkan kita waktu kat dunia, kita banyak infak, kita banyak sedekah, kita banyak wakaf, kita banyak memberi untuk menjadi hebat Masjid Al-Falah USJ ni. Kan? Masjid ni, tuan-tuan, telah habiskan segala kudrat tuan-tuan, duit tuan-tuan dan sebagainya, korbankan diri tuan-tuan untuk masjid yang mulia ni. Maka tuan-tuan puan-puan yang Allah, nanti di sana tuan-tuan akan berlangsung selama 1000 tahun, tidak akan merasa kepanasan, dinaungi oleh awan. Adalah kerana sedekah tuan-tuan perempuan yang telah berikan kepada masjid yang dimuliakan ini, sehingga ditiupkan sengkala yang bunyinya amat menakutkan. Dan bagi orang kafir tuan-tuan puan, mereka menyangka bahawa tiupan sengkala adalah isyarat akan lebih meningkatkan azab yang mereka terima. Ini orang kafir kan. Jadi kita tuan-tuan, ada lagi rezeki lebih. Jangan rasa beri kepada rumah Allah ni rasa cukup, merugikan dan sebagainya. Jangan tuan-tuan. Inilah kelebihan tuan-tuan perempuan untuk saham nanti di sana. Dalam akaun tuan-tuan perempuan tak tentu pun. Dalam akaun tak tentu ke. Yang tentu dana tuan-tuan bagi kat tabung masjid tu, itu masuk. Tu betul-betul kan. Saham tuan-tuan. Tak akan dapat orang lain dah. Itu betul-betul. Transfer yang selalu daripada WhatsApp tuan-tuan tu, daripada bank transfer ke akaun mana, itulah dia saham tuan-tuan penentu nanti di sana tuan-tuan. Yang terbaik semua daripada Allah. Yang kurang dia kata Irfan tu datang pada insan yang kemudian ni. Saya minta maaf terkasar bahasa, terguris hati tuan-tuan. Moga-moga doakanlah saya, hamba yang penuh hina ini, mengharapkan keampunan Allah Ta'ala. Saya doakan kebaikan di Masjid Al-Falah ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.